Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita pada pagi ini. Dapatlah kita bersama-sama dalam meneruskan kuliah Tasawuf Moden pada muka surat 209. Saya pun sebenarnya tak tanda daripada bulan lepas, Februari, tak ingat nak tanda di mana sebenarnya kita habis ataupun kita selesaikan. Tapi pada Januari saya ada tanda, saya ada tulis sikit. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mulakan topik yang sebenarnya. Pada muka surat 209, perkara kedua. Topik besar kita ni ialah kesihatan jiwa dan badan. Dan topik pagi ni, subtopiknya yang kedua, ihwal manusia seketika mati. Keadaan manusia seketika mati tiga macam. Kata Buya Hamka, keadaan manusia ketika mati ada tiga keadaan. Pertama, memikirkan bahawa kematian itu laksana suatu yang membawa bahagia. Ini keadaan orang pertama. Dia fikir kematian itu satu keadaan yang membahagiakan dia. Mungkin juga ada orang ni dia kira aku nak mati je. Walaupun kadang-kadang orang ni dia tak tahu bahawa mati itu lebih teruk keadaannya daripada sebelum mati. Ada orang yang bunuh diri misalnya. Bunuh diri. Dia kira bahawa bila dia bunuh diri, dia kira dah selesai masalah dia. Sebenarnya selepas mati itu lebih berat masalahnya. Melepaskan dari perhambaan, sebab hidup itulah yang memperhambakannya. Itu ada orang macam tu. Dia rasa bahawa hidup ni dah tak ada guna dah. Jadi dia boleh usahakan untuk bunuh diri dia dan sebagainya. Sesungguhnya kehidupan manusia ini walaupun sampai beribu tahun masih sekejap mata saja dari cahaya kilat. Setelah itu hilang kembali dan kemudian gelap. Orang ini tidak merasa berat meninggalkan dunia. Hanyalah sekadar beberapa kekurangan yang belum terbayarkan olehnya kepada Tuhannya. Dia merasa menyesal lantaran khidmat kepada Tuhan dirasanya belum puas. Orang ini masih tamak juga hendak mendekatkan diri kepada Tuhan sedikit lagi, masih haloba kepada kesucian. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Tadi kita bincang tentang ada orang ni dia nak mati sebab adanya wujudnya kadang putus asa, kecewa dalam hidup dia. Dia pun pilih nak mati, dia bunuh diri. Tapi suasana yang kita bincang sebenarnya ialah orang ini ataupun manusia ini dia rasa bahawa dia perlu hidup lagi kerana dia tak cukup lagi untuk beramal ibadah kepada Allah. Dia dengan Allah ada hutang sikit-sikit je. Tak banyak salah dia, tak banyak dosa dia. Begitu keadaannya. Sebagaimana yang pernah kita cerita dalam banyak kuliah kita yang dulu-dulu, saya refreshkan ceritanya. Bagaimana seorang raja, dia raja yang adil, raja yang baik. Dia sakit dan bila datangnya tabib atau doktor lah ketika itu, datang tabib. Tabib ini kata bahawa tuanku tak ada masalah sebab sakit tuanku ini ada ubatnya. Ubatnya sejenis ikan yang memang sekarang ni musimnya ikan tu keluar. Banyak ikan tu. Tetapi sayangnya bila dicari ikan itu
Allah halang ikan itu daripada keluar. Walaupun musim ikan itu ada. Seekor pun orang tak jumpa, sehingga raja itu oleh kerana tak bertemu ubatnya yang sepatutnya ada, matilah raja. Lalu malaikat bertanya Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa raja ini dimatikan? Padahal sepatutnya dia boleh dihidupkan disebabkan dia adil orangnya, rakyatnya memerlukan dia. Dan sepatutnya dia boleh sembuh daripada sakitnya kerana di musim itu ikan yang menjadi penawarnya itu patutnya ada." Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Aku jadikan raja ini bersih daripada segala dosa bila dia bertemu denganku." Itu sebenarnya. Rupa-rupanya raja ini dia ada satu dosa yang dia buat, yang lain-lain tak ada. Ada satu saja dosa yang dia buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita bincang dalam program kita ini. Satu saja dosa yang dia buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ambil dia balik kepada Allah, kepadanya dengan membersihkan seluruh dosanya. Dengan cara macam mana? Supaya dosanya itu tinggal di dunia, dihapuskan di dunia. Bila dia balik kepada Allah, dosanya yang satu itu hilang semua. Dengan cara Allah sakitkan dia dan Allah sekat ubat atau penawar dia yang mengenai diri dia. Dengan sebab itu, maka dia pun dihapuskan dosanya, diampunkan dosanya yang satu itu, maka menghadaplah dia dengan Allah, balik pada Allah dalam keadaan bersih. Orang Jawa panggil apa? Finishing. Dia ada finishing itu tu. Cantik finishingnya itu, habis semua dosa-dosa yang dia lakukan. Dosanya pun tak banyak. Itu. Pula tu dia raja. Raja ni bila dia adil, pahala dia banyak. Tak macam orang biasa, tak macam orang marahin. Orang marahin ni dia pahala dia ada, tapi tak macam pahala raja. Raja-raja ni kalau dia adil, satu saja kebajikan dia buat pada rakyat, maka pahalanya sangat besar. Kerana manfaat yang dibuat oleh raja itu diguna oleh ramai rakyatnya. Itu sebab di antara dia mendapat pahala yang sangat besar. Jadi rakan-rakan sekalian, orang yang macam ini dia rasa nak hidup lagi. Pasal apa? Dia boleh beribadah lagi. Kadang-kadang dia berdoa pada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku. Kerana aku rasa sembahyangku tak cukup lagi untuk menemuimu. Kerana aku rasa, ya Allah, puasaku masih belum cukup untuk menemuimu. Ibadah-ibadah yang aku lakukan ini tak cukup lagi." Jadi dia minta panjang umur sebab nak ambil peluang yang lagi panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jenis yang pertama. Ada orang yang bahagia dengan kematian kerana dia bersiap, dia telah bersiap untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bertanya kepada seorang waliullah yang hampir mati, "Mengapa dia kelihatan bersedih hati?" Dia menjawab, "Saya agak sangsi kerana saya baru akan menempuh suatu perjalanan yang belum pernah saya lihat. Sampai sekarang dada saya berdebar, perkataan apakah kelak yang akan saya ucapkan di hadapannya." Ini bagaimana seorang waliullah mengajar kita. Bagaimana dia bila nak mati, dia rasa ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Kerana alam yang nak ditempuhnya nanti, seperti alam barzah, seperti alam akhirat misalnya, dia tak pernah alami dan tak pernah pergi sebelum ini. Macam itulah kita, tuan-tuan, rakan-rakan sekalian. Kita bila kita pergi sesuatu tempat yang mana tempat ni baru sangat, kita tak pernah pergi, kita rasa nak ada teman supaya kita berlaku apa-apa pada kita, kita dapat minta tolong dengan cepat. Kalau kita pergi seorang ni, kita jadi tak berapa confident diri kita tu. Begitu juga dengan waliullah ini, bila dia kata bahawa aku risau, aku sangsi, ragu-ragu kerana tempat yang aku nak pergi ni selepas mati, tempat yang tak pernah aku tengok, cuma aku dengar saja. Sampai katanya, sampai sekarang dada aku berdebar-debar, apa benda aku nak cakap nanti depan Tuhan, depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kita ni, rakan-rakan sekalian, kita ni
Nanti kita bertemu dengan Allah, kita nak cakap apa agaknya? Dosa kita banyak. Perkara-perkara yang Allah fardukan, banyak kita tinggal. Sayalah terutamanya. Jadi bila kita dah tinggal benda yang Allah fardukan, agaknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni bila jumpa Allah, kita nak cakap apa dengan Allah? Kalau Allah tanya sepatah, pasal apa kau buat macam ni? Tidakkah itu menjadikan engkau tu jauh dengan aku? Bila engkau buat dosa, tidakkah engkau jauh pada aku? Kenapa kamu buat? Kita nak jawab macam mana depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau andaikan kita pergi jumpa agung lah, raja lah. Raja tanya kita, agaknya kita boleh jawab ke tidak tu? Tengok kadang-kadang kita tengok orang angkat sumpah depan raja. Keadaan itu jarang dialami oleh seseorang. Angkat sumpah depan raja ni menggigil ke tidak tu, sebab ni adalah situasi yang jarang dihadapi. Begitu juga dengan waliullah ini, dia kata, aku tak reti nanti. Aku jadi berdebar-debar sebab apa? Aku nak kata apa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya begitu. Orang ini bukan takut mati, tetapi mereka belum cukup ibadahnya. Merasa malu akan bertemu dengan Tuhan lantaran ingat akan kebesaran Tuhan. Macam kita pergi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh gitu. Pergi ke maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita pun duduk depan maqam Nabi tu, kita pun membilang nota-nota kita tentang betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kita ingat, kita main perasaan. Maka ketika itu kita akan jadi orang yang menangis kerana mengingatkan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang tidur di maqamnya. Bagaimana pula kita nanti berhadapan dengan Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang memiliki segala-galanya? Apakah mulut kita ni boleh keluar ke perkataan? Mulut kita ni boleh cakap ke agak-agaknya depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak erti nak cakap lah. Itu maksud waliullah ini. Dia ingin beribadah sedikit lagi, tetapi waktunya sudah habis dan ajalnya sudah datang. Jadi keinginan orang ni nak sambung nyawa dia, nak supaya dipanjangkan umur dia untuk apa? Untuk meneruskan kerja-kerja ibadahnya. Begitu. Kita ni, tak tahulah kita ni, bila kita nak sambung umur kita, nak panjangkan umur kita, sebab apa? Sebab nak tengok anak-anak membesar. Kalau aku ni mati, anak bongsu ni baru 3-4 tahun, apa jadi pada anak? Kita lebih pada itu. Tapi waliullah ini, dia nak panjang umur sebab dia rasa bahawa ibadah dia tak cukup lagi. Dia nak extendkan sikit tu sebab apa? Sebab supaya dia dapat tambah lagi ibadah. Seorang waliullah yang lain berdoa demikian. Ilahi, jika hamba memohon hidup di alam kematian, tandanya hamba benci hendak bertemu dengan engkau. Sebab Rasulmu sendiri pernah berkata, siapa yang ingin hendak bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin hendak bertemu dengan dia. Siapa yang enggan bertemu dengan Tuhannya, Tuhan pun enggan hendak menemuinya. Begitulah kata seorang waliullah. Cantik perkataannya. Saya baca semulalah tuan-tuan. Ilahi, jika hamba memohon hidup di alam kematian, tandanya hamba benci hendak bertemu dengan engkau. Subhanallah tuan-tuan. Jadi kita nak hidup lagi. Tapi nanti kalau kita minta hidup, nanti bimbang Allah cakap, engkau tak nak jumpa aku ke? Sampai kau nak minta hidup lagi. Sebab cara nak jumpa Allah, mati saja. Mati saja cara jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata waliullah ni, jika hamba memohon hidup di alam kematian, tandanya hamba benci hendak bertemu dengan engkau. Kalau kita nampak kita tak nak mati, nampak tak nak mati sangat,
nampak rasa macam terlalu takut je amat sangat, ataupun kerana terlalu banyak perkara atas dunia tak selesai. Nanti kalau Allah tanya, kau tak nak datang jumpa aku ke? Susah tu. Seterusnya, sebab Rasulmu sendiri pernah berkata, siapa yang ingin hendak bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin hendak bertemu dengan dia. Gitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun begitu. Teman-teman rakan-rakan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama ada mati ataupun hidup selama-lamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih untuk mati. Kenapa? Kerana mati saja dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipilihnya hidup selama-lamanya, tempoh masa bertemu dengan Allah itu lama sangat. Sedangkan Allah itu perlu dirindui. Nabi sangat merindu Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kekasih lah. Baca surat cinta. Dah 5-6 tahun baca surat cinta. Tuannya tak pernah jumpa. Rasa tak nak jumpa ke? Memang rasa nak jumpa. Memang rasa nak jumpa. Dah 5 tahun dia baca surat. Rindu dendamnya Allah sajalah yang tahu. Begitu juga kita. Baca surat cinta Allah iaitu Al-Quran. Tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam. Kita baca maknanya. Dari segi maknanya kita tahu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca Quran, kita mesti tahu makna. Kerana makna Quran itu boleh menjelaskan pada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca tentang Allah Subhanahu wa taala beri rezeki pada seseorang. Dalam cerita Ashabul Kahfi, ada di situ cerita tentang dua lelaki. Yang seorang tu kaya, dan yang kaya ini diberikan rezeki yang banyak. Itu menggambarkan tentang sifat Allah yang maha pemberi rezeki. Jadi apa juga yang kita baca dalam Quran itu menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga ada satu rangkap lagi, Nabi kita kata waliullah ini, siapa yang enggan bertemu dengan Tuhannya, Tuhan pun enggan hendak menemuinya. Jangan nampak kita ni tak nak jumpa Allah. Nanti Allah tanya, kamu tak nak jumpa aku ke? Rasa takut pada mati menyebabkan dia langsung tak nak mati. Mati saja cara untuk bertemu dengan Allah. Jangan nampak nanti kita ni terlalu enggan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang semua kita ni takut mati. Tapi jangan terlalu takutkan mati sehingga kita tak nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa takut pada mati disebabkan dosa-dosa kita. Bukannya kita tak nak mati sebab tak nak jumpa Allah, bukan. Tapi kita bimbang nanti bertemu dengan Allah, kita nak cakap apa, dosanya banyak, maksiat yang kita lakukan banyak, ibadat pula sikit. Itulah yang menyebabkan kita risau jumpa Allah. Allah Maha mengetahui. Kan kita dah bincang dulu satu kisah. Bagaimana seorang lelaki pesan pada anaknya, bila aku mati nanti, bakar saja mayat aku, hanyutkan abunya di lautan. Bila dia mati, anaknya buat macam pesanan dia, Allah pun tanya dia, pasal apa kamu wasiatkan pada anak kamu begitu rupa? Kata orang tu, ya Allah, aku takut pada dosa-dosaku dan aku bimbang aku ni terkena seksamu. Lalu Allah ampunkan dosa dia. Masya Allah. Kita kan kena husnuzon billah. Kita kena baik sangka dengan Allah. Bila kita berdosa, kita minta ampun, kita baik sangka Allah pasti ampunkan dosa kita. Bila kita beribadah, misalnya kita bangun malam, boleh 2 rakaat saja contoh. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah yang aku mampu. Inilah yang aku mampu. Nak bangun awal pukul 4 pagi tak dapat. Dapatlah bangun 5 suku, 5.30. Sempatlah 2 rakaat. Ngadu pada Allah, ya Allah, ni saja yang aku mampu. 2 rakaat ni saja. 2 rakaat inilah saja yang aku mampu, ya Allah. Aku tak tinggal semua, aku buat juga sikit. Jadi ibadah kita sikit sangat jika dibandingkan dengan apa yang Allah berikan pada kita daripada nikmat-nikmatnya. Nak jumpa Allah Subhanahu wa taala tu, nikmat Allah beri banyak. Pagi, tengah hari, petang, malam, nikmat makanan misalnya banyak.
Ibadatnya 2 rakaat sahaja. Sikit sangat ibadatnya. Jadi kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat orang ini, Tuhan menyediakan sambutan yang baik. Buat mereka mati, dialih namanya jadi liqa, artinya pertemuan. Jadi orang yang jenis pertama yang kita bincang ini, dia tak kata mati, tapi dia kata liqa, pertemuan. Ada satu nasyid Arab, dia kata la taqulu wada'an, walakin qulu ila liqa. Itu ada satu nasyid daripada syair Arab. Dia kata, jangan sekali-kali kamu kata selamat tinggal, tapi katalah semoga bertemu lagi. Jadi, kita jangan kata mati. Kita kata ilal liqa, semoga bertemu semula. Sebab kita dulu kan datang daripada Allah. Maka kita balik pada Allah. Gitu soalan 3 soalan, 1 jawapan. Yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku dia Usulul Da'wah. Kita ni ada 3 soalan, 1 jawapan. Dari mana kita datang, untuk apa kita datang, dan kepada siapa kita pulang. Dari Allah kita datang, untuk Allah kita datang, dan kepada Allah kita pulang. Soalannya 3, jawapannya 1, iaitu Allah, semuanya Allah. Jadi kita datang dari Allah, kita datang untuk Allah, dan kita pulang nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu apa yang perasaan orang ni. Apa juga yang Allah berikan pada kita seperti sakit, itu merupakan teguran cinta Allah. Sebab dengan sakit saja kita ingat pada Allah. Lama masa kita lupa, Allah pun datangkan sakit pada kita. Supaya apa? Supaya kita ingat pada Allah. Kerana agaknya kita lama dah lupa pada Allah, maka Allah beri kita sakit 5-6 hari. Maka menyebabkan kita mengadu pada Allah, kita minta dengan Allah supaya Allah sembuhkan, baru ingat pada Allah. Itu sebab kita kata bahawa sebenarnya sakit itu tujuannya untuk menggambarkan rindu Allah pada kita. Rindu Allah pada kita. Sebab kita dah lama tak ingat pada dia. Sebab itu bila seseorang lah, bukan kita lah, bila seseorang itu dia tak sembahyang, maka dia tak sujud pada Allah. Allah nak buat dia sembahyang, Allah datangkan dia sakit. Bila dia sakit teruk, sakit tenat, dia mula ingat pada Allah. Itu manusia ni, itulah perangai dia. Dia mesti dipaksa untuk ingat pada Allah. Sakitlah yang memaksa dia untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sekarang ni pukul 7.10. Jadi kita mula dalam 6.50. Yang kedua, keadaan mati seseorang. Orang-orang yang sempit pandangan, yang perjalanan hidupnya penuh dengan maksiat, yang telah karam dalam godaan dunia hingga tak dapat dibongkar lagi, sehingga kalau dia meninggal hatinya masih tetap tersangkut. Orang ni, yang kedua keadaannya ni, keadaan dia penuh dengan maksiat, kejahatan, kemungkaran. Itulah kehidupan dia. Siang malam merancang kemungkaran. Siang malam merancang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siang malam kerjanya hanya langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan bila datang masa mati pun, keadaan matinya itu bila tengok mukanya ketika mati, ada lagi, seolah-olah ada lagi sesuatu yang masih tak dilakukannya. Berkerut dahinya, keadaan mukanya tak puas hati nampak. Ada kita tengok setengah-setengah muka orang mati ni, nampak macam ada benda tersekat je. Sebab apa? Dia sayangkan dunia. Antaranya lah, bukan semua begitu. Sebab sayangkan dunia. Sayangkan dunia yang nak ditinggalkan, agaknya ada projek-projek yang tak siap lagi. Agaknya ada benda-benda yang berkaitan dengan duit, berkaitan dengan harta benda dan sebagainya. Orang ini merasa bahawa hidup di dunia itulah yang paling beruntung dan tak memikirkan kehidupan akhirat. Langsung dia tak ambil fikir kehidupan akhirat. Dia fikir hidup dia selama-lama. Padahal tiap-tiap hari dia dengar orang mati.
musim Covid ni lah, musim Covid ni setiap hari ada orang mati kita dengar. Uh, apa 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 yang dibentangkan oleh apa Datuk Nur Hisham tu, setiap hari kita tahu ada orang mati disebabkan Covid. Disebabkan yang lain-lain pun ada juga yang mati. Kadang-kadang tengok orang mati berlanggar tengah jalan, dia bawa kereta, langsung dia tak ambil pengajaran. Memang orang yang begini lantaran telah kotor dalam kehidupan dunia, tersisih juga darjatnya dalam kehidupan akhirat. Hati orang jenis macam ni, tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik, minta jauh. Dia hati dia kotor. Bila hati dia kotor, dia tak nampak benda baik. Ini saya selalu beri contoh kepada tuan-tuan. Entah kali keberapa saya kalau mengajar di Kota Damansara ni, saya selalu beri contoh macam ni. Ada seorang sahabat kita ni, kita beri nama sahabat kita lah. Dia pindah satu rumah. Jadi dia bangun pagi satu esoknya setelah dia tidur malam pertama rumah baru dia, dia tengok jiran dia melalui cermin nakuh dia. Tengok jiran dia, tengok kereta jiran dia. Kereta jiran dia ni nampak kotor. Esok pagi dia bangun lagi, dia tengok kereta jiran dia kotor. Hari ketiga dia bangun lagi, dia tengok kereta jiran dia kotor. Dia kata, malas betul jiran aku ni. Kereta tu tak nak basuh. Dah 3 hari dah. 4 hari dah, 5 hari dah. Lepas tu selepas beberapa hari daripada tarikh itu, tiba-tiba satu hari dia bangun, dia tengok bersih kereta jiran dia. Oh, dia kata dah basuh dah kereta. Lepas tu isteri dia masuk, isteri kata, bang, saya baru saja lap ataupun bersihkan cermin nakuh kita. Jadi sebenarnya yang kotor itu bukan kereta jiran. Tapi yang kotor itu cermin tingkap dia. Dia tak sedar bahawa yang kotor itu bukan kereta jiran. Tapi cermin tingkap dia. Bila seseorang manusia, dia tengok sesuatu dengan cermin mata maksiat. Dengan kacamata maksiat. Maka dia tengok semua benda itu maksiat. Hatta benda yang melibatkan ibadah, hidayah, dia tak nampak. Malah yang paling teruk, yang hidayah itu dia nampak maksiat. Yang hidayah itu dia nampak maksiat. Dia jadi orang yang bermusuh dengan ibadah. Dia jadi orang yang sangat berseteru dengan Islam. Dia orang Islam. Orang macam ni, dia gagal dalam kehidupan dia. Tetapi, kita faham sifat Allah. Kadang-kadang, orang ni sesat sejauh-jauhnya puluhan tahun. Kadang-kadang Allah beri dia hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang sangat lembut. Dia nak supaya setiap hamba-Nya datang menghadap dia dalam keadaan bertaubat. Hamba-Nya ini jauh lari daripada jalannya. Tapi dipimpinnya balik semula ke jalannya. Sebab itu kita terdengar di sana dan di sini, mereka-mereka yang kembali ke pangkal jalan. Dulu dia orang yang sangat banyak melakukan maksiat, tak nampak masjid, tak nampak surau. Tapi setelah umurnya 50-an, 60-an, dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pertama tadi adalah seorang hamba yang patuh, yang bila mana dipanggil Tuhannya, dia bersegera datang dengan muka manis. Dia datang dengan sukacita dan senyum simpul. Dia datang menghadap Tuhan dengan qalbin salim, hati yang baik. Itu dia buat khulasah sikit tentang keadaan orang yang tadi yang kita bincang. Bila Allah datang mati, dia suka sebab apa dia nak menghadap Allah. Orang yang kedua ini ialah hamba yang keras kepala. Pulang kepada Tuhan dengan dada berdebar. Sebab kesalahan amat banyak. Barangkali ia mencuba lari tetapi tak dapat lagi. Sebab temponya sudah cukup. Sebab itu kedatangannya kepada Tuhan terpaksa diikat. Sebagai orang yang bersalah, tak dapat mengangkat muka, kelu lidahnya. Tak dapat menjawab segala pertanyaan. Itu bandingan orang pertama dengan orang kedua. Orang pertama, ibaratnya kita pergi ke kaunter mana-mana. Kaunter kita pergi pagi.
Pagi ni dikira dia fresh lagi. Orang kerja kat kaunter fresh. Senyumnya, sembangnya, cakapnya manis. Tapi bila kita pergi kat seorang lagi tu, ataupun kita pergi belah petang, orang yang sama, ataupun kita pergi tempat lain satu lagi, masam mukanya, cakap pun tak mesra. Begitulah keadaan contoh kematian. Orang pertama yang kita bincang tadi, bila mati datang, dia suka sebab apa? Sebab dia bakal bertemu dengan kekasih dia. Tapi orang kedua ni, dia tak nak balik pun. Walaupun datang, Allah nak menyeru dia balik. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah panggil dia. Wahai jiwa yang tenang, marilah balik, Allah kata. Tapi dia tak nak balik. Sebab dia bukan jiwa yang tenang. Jadi orang ni bila balik saja dalam keadaan mengucap tak boleh. Nak sebut asyhadu an la ilaha illallah tak boleh contohnya. Mati pun dalam keadaan majlis-majlis yang menerima kematiannya, kadang-kadang mati tengah menari. Kadang-kadang mati tengah tengah melakukan maksiat, kejahatan, gitulah. Allah pilih tempat-tempat dia mati itu pun menggambarkan kehidupan dia selepas itu bagaimana. Bagaimana Allah gambarkan orang baik ini bila dimatikan dia hari Jumaat, tengah sujud, mati tengah sujud, mati tengah melakukan sembahyang, mati tengah baca Quran. Allah pilih dia mati di tempat yang baik-baik. Tapi orang kedua ini Allah pilih dia mati oleh kerana dia memang perjalanan hidup dia buruk, perjalanan dia hidup dia penuh dengan maksiat. Maka Allah pilih dia mati di tempat maksiat dia. Mati di kelab-kelab malam. Mati ketika main judi. Mati ketika berusaha untuk mengkhianati orang. Begitulah. Kadang ada satu kisah yang pernah disebut pada sahabat saya. Dia kata tengok suatu kematian di tengah jalan. Ada dalam kereta dia sekular yang seperti sekular untuk melakukan tuduhan pada orang. Sekular itu menggambarkan tuduhan pada orang nak disebarkan. Tapi Allah ambil nyawa dia di tengah jalan, berterabur sekali semua sekular-sekular ini tak dapat disebarkan. Allah ambil nyawa dia dulu. Jadi mati dia dalam keadaan dia melakukan dosa. Kita minta jauhlah daripada kita mati dalam keadaan begitu. Elok benar kalau kita ni ambil berat tentang kematian yang akan kita hadapi. Minta dengan Allah setiap kali sembahyang atau minta dengan Allah acap kali pun tak apa. Minta ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Minta dengan Allah pasti Allah beri. Sebab sepanjang kita hidup atas muka bumi, apa yang kita minta semua Allah beri. Alangkah jauh bezanya di antara kedua manusia ini. Hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di dalam perkara menghantarkan mayat ke kubur, sabda baginda. Yang dibawa kisah tentang bagaimana Nabi sebut tentang satu mayat. Nabi kata, lekas-lekas hantarkan mayat ke kuburnya. Sebab kalau dia orang soleh, supaya lekas dia bertemu dengan pahalanya. Dan kalau dia orang jahat, supaya jangan lama dia memberati dunia ini. Itu Nabi kita kata ya, tuan-tuan dan rakan sekalian. Nabi kita kata apa? Nabi kita kata bahawa mayat yang kita pikul itu ataupun kita bawa dengan van jenazah itu, kalau dia mayat soleh, mayat baik, cepat-cepat hantar dia supaya dia cepat bertemu dengan pahalanya. Supaya cepat dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ni orang jahat, cepat-cepat juga hantar ke kubur. Sebab apa? Sebab jahatnya itu nanti jangan tinggal atas muka bumi. Biar cepat-cepat dia pergi. Bertemu dengan dosanya. Masuk dalam kubur, bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Tengoklah layanan dia macam mana. Bagi orang jahat. Bagi orang baik, dia cuba malaikat Munkar dan Nakir ni cuba meringankan. Kalau orang baik, tambah-tambah ada orang ni, dia sentiasa membaca surah Al-Mulk ketika dia nak tidur. Maka dia ambil nyawa ketika dia tidur. Maka Al-Mulk itu akan menjadi peguam bela dia.
akan jadi peguam bela dia. Muka nakir pun tak berapa berani nak lawan. Gitulah istilah kita pakai, tak berani nak lawan suratul mulk. Dia akan jaga tuan yang baca dia. Tapi kalau orang ni melakukan maksiat, itulah yang berlaku satu ketika dulu sampai diceritakan orang di Madinah berlaku, masuk dalam akhbar pun, bahawa orang ni tak semayang, bila dia hampir, orang pikul dia tu hampir dengan kubur dia, tiba-tiba keluarnya ular Syuja'ul Aqra' namanya, menyambar orang ni daripada atas bumi masuk ke dalam kubur. Tak tahu dibawa ke mana. Itu diceritakan oleh ulama kita dan ada dinyatakan dalam surat khabar yang masuk berita tu. Bila diperhatikan, bila ditanya kenapa orang ni sampai begitu rupa, orang ni orang yang meninggalkan sembahyang. Ada kata begitu. Jadi layanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melayan Allah itu dengan baik atas muka bumi, maka bila kita sampai ke dalam kubur, layanannya cukup baik sebab kita melayan Allah dengan baik. Tapi kalau kita melayan Allah dengan tak baik, contohnya adalah sembahyang tinggal, rezeki Allah langsung tak bersyukur, layanan pada Allah itu tak baik, maka jangan haraplah di dalam kubur nanti dilayan dengan baik, dengan mimpilah. Gitulah keadaannya. Namun begitu kita tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Rakan sekalian, kita habiskan insya-Allah. Sekarang ni baru 7:23, sempat lagi kita habiskan yang ketiga. Orang yang berada, jenis orang yang mati ni yang ketiga pula. Orang yang berada di tengah-tengah di antara kedua darjat tadi. Antara orang yang sangat inginkan bertemu dengan Allah dengan orang yang tak ingin bertemu dengan Allah, ada tengah-tengah tu. Orang yang berada di tengah-tengah di antara kedua darjat tadi, iaitu yang tahu tipu daya dunia, tak terikat oleh alam, tetapi dia suka juga kepada alam itu sebab tak dapat menahan hatinya. Dia ada juga minat pada dunia ni, tapi tak macam orang kedua. Orang ini laksana orang yang kepayahan berjalan tengah malam dan mencari tempat berhenti. Tiba-tiba tertumbuk kepada sebuah rumah kosong di tepi jalan yang di kiri kanannya rimba. Saya wallahu alam, tuan-tuan, ini kelebihan penulis kita Buya Hamka. Kadang-kadang kita baca bukunya, kadang-kadang rasa macam faham, kadang-kadang rasa macam tak faham. Tapi bila kita baca beberapa kali, masya-Allah ya. Subhanallah, hebatnya pemikiran manusia bernama Buya Hamka ni. Munasabahlah dia bila dia hampir mati, dia minta anak muridnya ambilkan buku tasawuf moden nak diletakkan pada diri dia ketika hampir dia mati. Kerana inilah merupakan karya dia yang teragung yang dia hasilkan dalam kehidupan dia. Begitu kalau sebab tu kita ni, kalau kita berkesempatan dan berkemampuan untuk menulis ilmu kita, maka tulislah. Walaupun saya sebenarnya tak berkesempatan lagi nak tulis. Bukan sebenarnya tak berkesempatan, saja buat diri tu malas. Tulislah ilmu. Nanti Buya Hamka, tengok Buya Hamka punya buku Tasawuf Moden ini dibaca oleh orang. Kita sedang membacanya, maka setiap kali pembacaan yang kita buat, pahalanya dapat. Jadi dengan ini, orang ini laksana orang yang kepayahan berjalan tengah malam dan mencari tempat berhenti. Tiba-tiba tertumbuk, makna tertumbuk ini agaknya bertemu lah. Tiba-tiba bertemu kepada sebuah rumah kosong di tepi jalan yang di kiri kanannya rimba. Akan masuk ke dalam merasa takut, akan diteruskan perjalanan takut pula, lantaran terpaksa oleh kerana dia masuk juga ke rumah kosong itu. Kalau orang ini sabar menunggu hari siang, tentu kelak dia akan menempuh jalannya juga, rasa takutnya pun hilang, tetapi kalau takutnya diperturutkan, itulah yang akan membinasakannya. Itulah keadaan. Nak masuk, kata Buya Hamka, nak masuk ke dalam rasa takut, nak teruskan perjalanan, takut pula. Begitulah keadaannya. Dunia ni dia rasa nak juga, tapi ada bimbang. Nak pergi kepada mati pula, dia pun rasa takut juga,
rasa bimbang juga. Jadi macam mana? Kata Buya Hamka, kalau ditunggu siang saja. Kalau ditunggu mati tu dalam keadaan dia bersiap, itu lebih baik. Kita tidak hairan bahawa manusia amat berat akan meninggalkan suatu barang yang biasa dipakainya. Berapa banyak orang yang akan meninggalkan rumah lama, pindah ke rumah baru. Padahal rumah baru itu lebih besar. Kata Buya Hamka ni misalkan, ada orang ni, dah dia biasa dalam keadaan rumah dia begitu. Dia biasa dalam keadaan hidup begitu. Walaupun orang ajak dia ke satu kehidupan yang lebih bagus, lebih baik. Tapi oleh kerana suasana diri dia dalam keadaan begitu, dia tak terasa nak pergi ke tempat baru. Begitulah ya, anak-anak kita misalnya. Anak-anak kita dia hidup dalam keadaan kesusahan, katakan. Dalam keadaan makan tak cukup. Kalau ada orang ajak dia pergi rumah orang lain. Ajak dia pergi rumah orang lain, makan banyak, dia tak nak juga duduk rumah orang tu, dia nak balik rumah juga. Walaupun di rumah dia serba-serbi tak cukup. Itulah keadaannya. Kata Buya Hamka, anak-anak menangis meninggalkan perut ibunya. Padahal dia pindah dari lapangan sempit kepada alam luas. Begitu juga anak-anak, konsep bayi menangis bila keluar dari perut ibu. Sebab dia tak nak tinggalkan janinnya tu. Ataupun dia tak nak tinggalkan rahimnya. Rahim ibunya dia tak nak tinggal. Sebab dia dah duduk 9 bulan lebih dalam rahim ibunya, dia rasa dah cukup selesa. Walaupun tempat itu sempit. Tapi kalau dia dah keluar nanti, dia mula-mula menangis. Nanti kalau telah biasa dengan udara alam, dia pun tak menangis lagi. Bahkan menangis pula kelak bila akan meninggalkan alam ini. Dia menangis bila tinggalkan rahim ibunya. Sebab apa? Sebab dia rasa rahim ibunya dah cukup selesa. Lepas tu bila dia dah mula selesa dengan alam yang kedua, iaitu alam dunia, dia mula rasa bimbang nak tinggalkan alam dunia pula. Nak pergi ke alam akhirat, dia mula rasa risau. Kalau boleh dia tak nak tinggalkan dunia. Dia nak kekalkan di alam dunia. Tak nak pergi ke akhirat. Moga-moga kita semuanya menjadi umat yang berarti, yang redha pada Allah dan Allah redha pada kita, sehingga hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin, kata Buya Hamka. Buya Hamka kata, mudah-mudahan kehidupan kita dalam keadaan sempurna, dalam keadaan baik. Kita hidup dengan tujuan kita hidup itu tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila kita hidup bertujuankan Allah, maka kita pun persiapkan diri kita untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 3 perangai manusia dengan kematian tadi, kita yang paling ramai yang nombor 3. Yang separuh-separuh yang nombor 1 dan nombor 2. Paling cantik kalau kita boleh jadi yang nombor 1. Mati itu menjadi keinginan dia. Cuma dia nak hidup sikit sebab apa? Nak hidup sikit lagi sebab apa? Sebab dia nak beribadah pada Allah. Dia nak panjang umur pasal apa? Nak beribadah lagi pada Allah. Dia nak mati. Dia nak jumpa Allah. Dia suka jumpa Allah. Itu keadaan manusia pertama. Keadaan manusia kedua, dia tak nak jumpa Allah pun. Itu Buya Hamka kata, dia tak nak jumpa Allah pun. Dia langsung tak nak mengingati Allah pun. Padahal setiap hari Allah kunjungi dia, datangi dia dengan peringatan-peringatan. Bagi mereka-mereka yang soleh, makanan yang dihidangkan oleh isterinya di depan dia pun ada kala dia menangis. Sebab apa? Sebab bila dia tengok ikan yang dihidangkan oleh isterinya, dia rasa bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ikan ini untuk dia makan. Selama 1 tahun dia lahir di lautan, ikan ini dijaga oleh Allah sehingga dia besar tapak tangan atau tenggiri tu, besar macam tu, 1 kilo, 2 kilo. Dijaga oleh Allah untuk diberikan kita makanan. Ikan itu membekalkan, lautan itu membekalkan
rezeki yang terlalu banyak. Jadi Allah beri pada dia semua itu. Jadi dia orang jenis kedua ni, dia lupa bahawa apa juga yang ada depan dia merupakan peringatan, boleh mengingatkan kita pada Allah. Orang pertama tadi, bila isteri dia letakkan makanan, dia tengok makanan itu, proses makanan itu nak boleh sampai ke meja dia, dilihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah ya. Kita pun pernah, saya ulang lagi satu cerita sebelum kita selesai pada pagi ini. Cerita Syaqiq Al-Balkhi. Dah banyak kali dah saya ulang pun, mungkin ada yang dah hafal pun. Syaqiq Al-Balkhi beli satu temikai, bawa balik ke rumah dan diletakkan di dapur. Tak berapa lama dia dengar kalimah-kalimah tak baik yang disebut oleh isterinya daripada dapur. Dia pun datang pada isterinya, tengok di dapur. Kata dia, kenapa engkau ni maki-maki, kenapa? Kata isterinya, yang abang beli ni buah temikai tak bagus, tak baik, busuk, bau dia tak manis. Lalu kata Syaqiq Al-Balkhi, kamu ni maki-maki kat siapa? Apakah kamu maki-maki kepada penanamnya? Apakah kamu maki-maki kepada penjualnya? Apakah kamu maki-maki kepada pembelinya, yang mana pembelinya aku? Ataupun sebenarnya kamu maki Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta temikai ini? Kalau kamu maki kepada penanamnya, penanamnya buat yang terbaik untuk menjemput penjual datang beli yang terbaik. Penjual nak jaga perniagaannya, sudah tentu dia akan jual yang terbaik. Pembeli, aku ni pembeli, suamimu, tentu sekali aku nak beli sesuatu yang baik. Maka kamu telah maki hamun kepada penciptanya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kamu sedang memaki hamun pencipta kepada temikai ini. Itulah tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, manusia pertama sentiasa menunggu Allah menjemputnya. Sebab itu kita baca ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini untuk jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang qalbin salim, jiwa yang sejahtera. Jiwa ini yang Allah seru dia balik padanya dalam keadaan dia redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jiwa yang kedua, jiwa yang cukup tak tenang. Kadang-kadang yang kita kata tadi, berkerut muka dia ketika matinya. Kita orang hidup tengok muka dia pun, kita pun rasa tak tenang. Sebab apa? Mukanya dengan keadaan yang penuh tak tenang. Kerana apa? Kasihnya pada dunia itu, mati datang memisahkan dia dengan sesuatu yang dia kasih, itu dunia. Tapi yang ketiga ini, kita kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, yang nombor 3 ni. Kadang-kadang kita rapat dengan masjid, dah tertinggal 5-6 hari, datang balik pula. Kadang-kadang kita rajin sembahyang sunat, sembahyang fardu ialah. Kadang-kadang kita tinggal. Kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita tinggal. Begitulah keadaan nombor 3. Kita tahu. Kadang orang kata apa, macam Pak Hamka kata, Buya Hamka kata tadilah, nak masuk takut, nak teruskan perjalanan pun takut. Dua-dua takut. Ramai kita di yang ketiga. Pada yang ketiga tu ramai kita. Jadi kita berdoa pada Allah supaya Allah itu memilih kita. Kalau kita berada di tempat yang ketiga, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Kalau dia panggil kita nak balik pada dia, iaitu mati, biar Allah ambil nyawa kita ketika kita berada dalam keadaan yang soleh. Dalam keadaan kita bercakap benda-benda yang soleh. Dalam keadaan kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Dalam keadaan kita berada di majlis-majlis yang soleh. Sebab kadang-kadang ada juga kita berada di majlis-majlis yang tidak soleh. Ada juga kadang-kadang kita bercakap sesuatu yang tidak soleh. Ada juga kadang-kadang kita tidak bersama dengan orang soleh. Gitu ya. Mudah-mudahan Allah pilih kita, manalah tahu, Allah pilih kita menjadi orang yang jenis pertama, insya-Allah. Jadi rakan-rakan sekalian, sekarang 7.36, dekat 40 tu memadai sekadar itu kuliah tasawuf moden pada kali ini. Dan saya pun nak
nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Fadil dan juga seluruh AJK Masjid Kota Damansara kerana memberi peluang saya mengajar di Kota Damansara agaknya dah 10 ke 15 tahun agaknya lama. Sekarang ni saya dah balik ke Terengganu dan telah bekerja di Terengganu. Selagi mana kuliah kita ni dengan kuliah atas talian, insya-Allah saya boleh isikan lagi. Tapi kalau dah datang masa kuliah bersemuka, jadi saya berundur dirilah kerana saya sekarang bertugas di Terengganu, mungkin lama. Agaknya mungkin boleh pihak masjid, terutama Tuan Haji Fadil untuk mencari ganti saya. Kalau boleh biar dia sambung kitab ni pun tak apa, biar habis semua. Jadi minta ustaz baru yang dicari ni dapat menyambung semula dan kita ni selesai pada muka surat 212. Nanti kita sambung kalau berpeluang dalam kuliah atas talian nanti itu ubat duka cita. Insya-Allah. Sekadar itu, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang itu kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua dan diangkatkan darjat kita asbab kita menunggu majlis ilmu. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.